Okey, hari ini kita akan belajar tentang haba pembakaran ya ataupun calculation for heat of combustion. Okey. Okey, cuba tengok soalan ni ya. Haba daripada pembakaran 0.28 gram oktan telah menaikkan suhu air sebanyak 200 cm3 daripada 30 kepada 46. So berdasarkan maklumat, kira heat of combustion, haba pembakaran untuk oktan. So untuk nombor 1 Roman, kalau kita nak kira heat of combustion, mesti kira untuk 1 mole. Jadi apa yang perlu dibuat, kita kena cari dulu mole untuk mole untuk oktan yang kita guna ni ya, iaitu 0.28 gram. Okey, bahagi dengan mole sama dengan mass GC bahagi dengan GMR. Betul ya. Di 0.28 bahagikan GMR, 8 kali 12 tambah 18 kali 1, GR hidrogen 1 kan. So kita akan dapat 0.0025 mol. So bila kita dah kira mol, kita dah tahu eksperimen ni kita guna 0.025 mol, sebanyak 0.025 mol yang haba pembakaran daripada 0.0025 mol ini yang telah menaikkan suhu air 200 cm3 daripada 30 kepada 46. So kita kira MC theta dia, MC theta dia adalah perubahan tenaga dia berapa. So M 200, C 4.2. Okey, theta adalah 46 tolak 30. Suhu awal tolak suhu air dapat 16. So kita akan dapat 13440 joule ataupun 13.44 kilojoule ya. Okey, jadi kita tahu heat of combustion adalah untuk 1 mol. Jadi delta H sama dengan Q over N ya. Q ni adalah perubahan haba yang kita kira tadi, iaitu 13340 joule ni tukar kepada kilojoule, 13.44 kilojoule, sebab delta H ni formula dia apa, unit dia kilojoule per mol kan. So bagi mol ni 0.0025. So kita akan dapat delta H dia 5376 kilojoule per mol. So last kali, apakah delta H untuk combustion? So delta H untuk combustion apa? So last kali bila kita nak tulis delta H untuk combustion sama dengan negatif 5376 kilojoule per mol. So jawapan lengkap macam ni ya. Okey, next untuk 2 Roman pula. Okey, 1 Roman dapat ya. Okey, untuk 2 Roman pula ya. Okey, untuk 2 Roman, okey, kita nak kira untuk 2 Roman pula ya. Okey, 2 Roman. Okey, 2 Roman value of fuel for octane. Okey, value of fuel ni kita panggil nilai bahan api. Okey, apa maksud nilai bahan api ni? Nilai bahan api ni adalah jumlah tenaga yang dibebaskan, apabila 1 gram bahan api terbakar ataupun bertindak balas dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okay, ataupun amount fuel value is amount of heat energy given out when 1 gram of the fuel is completely burned in excess oxygen. So unit dia mesti kJg negatif 1 ya. Jadi kJ tadi kita dah kira dah, kilojoule heat yang telah dikeluarkan tadi ya, untuk kilojoule of untuk 1 mol tadi kan. Untuk 1 mol tadi kita dah kira, iaitu 5376 tadi ya. 5376 kilojoule tadi kita kira, bahagi dengan kita nak dapat untuk 1 gram.
So octane ni C8H18. Bila kita kira relative molecular mass, kita tambah tadi, kita dapat semua ni, kita tambah, kita dapat 114 kan. Jadi 1 mol C8H18 is 114 gram. Jadi kita bahagi, kita dapatkan untuk 1 gram. Jadi kita bahagi dengan 114 gram. So kita akan dapat fuel value dia 47.15 kJg negatif 1. Okay. Okay, next untuk nombor 3. Okay, nombor 3 volume of oxygen. Okay, ni kita kena buat equation. C8H18 tambah oksigen, kita react dengan oksigen, kita akan dapat CO2 and H2O. Sebelum kita nak balance, kita tengok yang mana senang dulu. Ini C8, so buat 8C, ada 18 hidrogen, so 9, betul tak? 9 kali 2, 18 hidrogen. So oksigen ni ada berapa? Sini 16, sini 9, so ada 25 oksigen. Kan? Jadi bila kita nak balance, ya, masalahnya bila kita nak balance, ya, sini nombor ganjil, jadi kita terpaksa buat fraction, 25/2. Ya, jadi kalau kita nak bagi equation kita nampak kemas, so darab semua dengan 2 untuk cancelkan 2 ni, kan? So 2 C8H18 tambah 25 O2, so dapat 16 CO2 and 18 H2O. So tak ada fraction, kan? Asalnya ada fraction ni kan, 25/2, kan? Kalau ikutkan, kita nampak, bagi kemas sikit ya. Okey, kalau kita nampak dekat sini tadi, cikgu bagi kemas sikit ya. Okey, kalau tengok dekat sini tadi, 25/2, so ada fraction. C8H18 tambah 25/2 O2 dapat 8 CO2 and 9 H2O. So kalau kita nak, kita nak cancel off fraction ni, kita darab semua dengan 2 di luar. So kita dapatlah 2 kali ganda. Ini kan. Okey, so soalan tanya berapakah volume oksigen, ya, volume oksigen. Okey, sini kita dah kira. So bila kita nak kira volume oksigen ni, kita tengok tadi kan, kita guna 0.28 gram oktan. Kita dah tukar mol dia tadi, betul tak? So mol dia berapa tadi? 0.0025 mol kan? 0.0025 mol. So from the equation kita tahu, kalau kita tengok daripada equation ni, 2 mol C8H18 react dengan 25 mol O2, betul tak? Macam ni. Buat ratio. 2 mol C8H18 bertindak balas dengan berapa tu? 25 mol oksigen. Tapi dalam eksperimen ni, dalam eksperimen ni, kita hanya guna 0.0025 mol saja. 25 mol. So berapakah expected oksigen yang kita dapat? Jadi 25 bahagi 2 darab 0.0025. So oksigen yang bertindak balas hanya 0.0312 mol. Jadi inilah jawapan dia patutnya, tapi soalan nak volume. Jadi mol ni mesti tukar kepada volume, iaitu darab 24 desimeter. Kita darab dengan apa? Kita darab dengan 24 desimeter kubik, kan? So kita kena darab dengan 24 desimeter kubik. Jadi 0.0312 darab dengan 24 desimeter kubik. So kita akan dapat unit dia dah tukar. So inilah jawapan dia. Kalau nak tukar sentimeter kubik, 750 sentimeter kubik. Ya, okey. Dan sekali untuk nombor 4, mass of water produced. Okey, mass of water produced pula. Sama juga daripada equation tadi ni, ya. C8H18. Okey, tadi kita dah buat kan. Berapa tadi? 2 C8H18 tambah 25 O2, 16 CO2 plus 18 H2O. So sekarang dia nak cari water produce.
mass of water produced. So kita nak cari mass water yang dihasilkan kan. Jadi kita dah bagi sini mol dia, kita dah kira tadi. Mol dia tadi berapa? 0.0025 mol. Ya. Okey, jadi sekarang ni kita tengok 2 mol C8H18, okey. 2 mol C8H18 akan menghasilkan 18 mol H2O. So ini kita guna berapa je? 0.0025 mol. So berapakah yang kita dapat? Jadi kita kira so kita dapat 0.0225 mol air. Okey, tapi ni dalam unit mol. Kita kena tukar kepada unit apa? Mass. Kan? Jadi apa kaitan dia? Mol nak tukar mass. Ya, so kita kena darab kan? Mol nak tukar kepada unit mass. Kan? Mol 0.0225 sama dengan mass kita tak tahu, tapi H2O dia punya RMM dia, JMR dia 2 kali 1 tambah 16. So 18. So darab. Ya, darab 8. Darab 18 ya. Okey. So berapa? So itulah dia punya ya, guna kalkulator So darab 18, so kita akan dapat X tu adalah so kita akan dapat X adalah jawapan dia. X adalah 0.405 gram air. Sebab dia sudah tukar kepada mass of water. Okey, untuk soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2 ni tadi ke soalan tadi ni tak ada equation dalam soalan tu, tak ada persamaan, tapi soalan ni ada equation. Okey, apa maksud equation ni diberi? Maksudnya apabila 1 mol etanol bertindak balas dan 1 mol air terbentuk, ya, ataupun 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Apabila 1 mol bahan tindak balas dan apabila 1 mol hasil tindak balas telah terbentuk, jadi apabila 1 mol bahan tindak balas telah bertindak balas dan apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk, sebanyak 1400 kilojoule haba telah dibebaskan. Okey, sekarang kita nak kira heat of combustion. Jadi dia kata heat haba pembakaran untuk 0.46 gram etanol digunakan untuk memanaskan air. So berapakah suhu air tu? Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari mol dulu. Jadi 0.46 gram ni kita kena tukar kepada mol dulu, iaitu C2H5OH ni kalau kita cari RMM dia adalah kan 2 kali 12 tambah 5 kali 1 tambah 16 tambah 1. So cikgu dah kira sini dapat 46 ya. So 0.46 bahagi 46, so you akan dapat mol dia 0.01 mol kan. Okey, jadi kalau kita tengok 1 mol akan release heat, bebaskan 1440 kilojoule. So kalau 0.01 mol, so berapa? Jadi 1440 bahagi 1 darab 0.01. So kita akan dapat 14 kg ataupun berapa? 14,000 J. Kan? Okey. So ingat, kita dapat haba pembakaran untuk eksperimen ini. Eksperimen ni diguna 0.01 mol, dia akan keluarkan 14 kg. Kalau 1 mol ni dapat maklumat sini, kalau 1 mol dia keluarkan 1400 kg.
Tapi eksperimen ni kita guna sebanyak 0.01 mol je, dia akan keluarkan 14 kg kan. Jadi 14 kg ataupun 14,000 J ni tadi dikeluarkan oleh berapa tadi? Dikeluarkan oleh 0.01 mol tadi kan. Jadi berapakah temperature dia? So temperature tu berada dalam formula MC theta. So kita guna nombor yang besar, jangan guna kg sebab takut nombor dia jadi decimal point ya. Jadi susah perpuluhan tu decimal point. So M tadi berapa? 200, C 4.2, theta tak tahu. So 14,000 bahagi dengan 200 kali 4.2 untuk dapat theta So theta dia kita dapat 16.7 darjah Celsius. Ya, okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga pula tak ada equation tapi dia bagi haba pembakaran yang lengkap untuk 1 mol. Maksudnya 1 mol haba pembakaran untuk 1 mol adalah 2600 kilojoule haba dibebaskan. Okey. Jadi dia suruh kita kira mass of butanol yang diperlukan berapa banyak untuk kita keluarkan haba supaya dapat memanaskan suhu, supaya dapat memanaskan air tu kepada 36 darjah Celsius. Faham tak maksud dia? Maksudnya dia suruh kita dia bagi tahu maklumat 1 mol bahan bertindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas terbentuk akan mengeluarkan heat sebanyak 2600 kg. So dia suruh kita kira berapakah gram yang kita perlukan, gram bahan api yang kita perlukan supaya haba tu akan memanaskan air kepada 36 darjah Celsius. Kan? Okey. Jadi kita tengok sini apa yang berlaku di sini ya untuk soalan nombor 3. Jadi kita kena kira lah MC theta dia dulu. Sebab kita kena kira MC theta untuk eksperimen ini berapa sepatutnya. Kan sebab kita dah tahu 1 mol akan keluarkan 2600 kg. Ya, jadi kita kira MC theta dulu. So M ada 500, C 4.2, theta tak payah tolak, dia dah bagi 36. So haba untuk eksperimen ini sepatutnya yang menggunakan 500 air ni kepada suhu 36 ni, haba yang dia keluarkan sepatutnya adalah sebanyak berapa? Adalah sebanyak 75600 joule ataupun 75.6 kg. Jadi eksperimen ni patutnya keluarkan heat sebanyak ni. Jadi berapakah amount butanol bahan api tu yang kita perlukan supaya dapat keluarkan haba sebanyak 75.6 ini? Jadi 2600 kilojoule dikeluarkan oleh 1 mol. So kalau 75.6 kg, okey, berapa yang diperlukan? Berapa mol yang diperlukan? Jadi 1 bahagi 2600 kali 75.6. Ya. So kita akan dapat berapa mol? Kita akan dapat 0.03 mol butanol ini kan. Tapi inilah sebenarnya mol butanol yang diperlukan. Tapi mol butanol yang diperlukan ni soalan tu dia tak nak unit mol kan, dia nak unit apa? Dia nak unit mass. Ya. Jadi bila dia nak unit mass, so kita kena kira mass dia. Ya, kita kena kira mass dia lah ya. So kita kira mass dia. So kita kira 0.03 sama dengan mass tak tahu. Okey. C4H9OH dia punya relative molecular mass dia. So darab silang, so X kita akan dapat 2.22 gram. Ya, okey. So last kali, okey dia bagi apa maklumat dia beri ni? Maksudnya 1 mol haba yang dibebaskan, ya, 1 mol bahan bertindak balas dan 1 mol hasil tindak balas terhasil akan mengeluarkan haba sebanyak 720 kilojoule. Okey, jadi haba yang dibebaskan untuk pembakaran yang lengkap
8 gram metanol digunakan untuk memanaskan 1 desimeter kubik air. Jadi kira temperature air tu. Kan? Jadi kita kena kira dululah. Kita dah tahu 1 mol akan keluar 720 kJ. So kita tengok eksperimen ni dia keluarkan berapa. Jadi 8 gram metanol ni kita kena tukar kepada apa? Mol dulu. So kita dapat mol berapa ni? Ini kita tukar CH3OH ni cikgu kira 8/32. So kita akan dapat mol dia 0.25 mol. Jadi kita tahu kan 1 mol akan release heat sebanyak 720 kJ. Tapi kalau eksperimen ni hanya guna 0.25 mol, berapa heat yang dikeluarkan? 180 kJ. Betul tak? Okey. So, kita nak kira temperature dia, so kena masuk MC theta. 180 sama dengan 180,000 J. Betul tak? Ya. Okey. Jadi, bila kita nak kira temperature tu berada dalam formula MC theta. Betul tak? Dalam formula MC theta. Jadi kita kena masukkan dalam formula MC theta, iaitu MC theta. Okey. Sekejap ya. Cikgu rasa kena padam ni. Okey. So kita kira MC theta sama dengan berapa kita dapat tadi? Okay, kita dapat tadi tukar kepada joule Okey. So M dia tadi 1000 kali 4.2 kali theta. So kita dapat 180. Tukar joule senang ya. Okey. So theta dia kita akan dapat 42.86 degree C. Okey, M dia ni, 1 desimeter kubik ni, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Dan 1 cm kubik ni sama dengan 1 gram. So lebih baik kita tukar 1 desimeter ni kepada 1 cm kubik. Sebab 1 cm kubik ni sama dengan 1 gram. So senang nak kira. So kita tukar semua kepada cm kubik dan gram. Okey, itu saja.